Dewan Bahasa dan Pustaka di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sebagai Sekretariat Majlis Sastra Asia Tenggara, MASTRA, baru-baru ini menjadi tuan rumah bagi sidang ke-28 MASTRA 2024. Sidang tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan di Hotel Antarabangsa Rizkun Gadong. Sidang MASTRA ini merupakan platform penting untuk membincangkan perkembangan dan hala tuju sastra di rantau Asia Tenggara di samping memupuk kerjasama dan pertukaran idea dalam kalangan penulis, penyair dan sastrawan dari negara-negara anggota. MASTRA juga berperanan dalam menggalakkan penghasilan karya sastra yang bermutu tinggi serta memperkukuh tradisi kesusastraan serantau. Dayang Hajah Haryani binti Haji Awang Damit, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka yang juga pemangku pengerusi MASTRA Brunei Darussalam, menjelaskan bahawa sidang ke-28 MASTRA telah mencapai keputusan yang berpotensi memberikan impak positif kepada negara-negara anggota. Menurutnya, usaha perlu dipertingkatkan untuk memastikan sastra Melayu lebih dikenali, diterima dan diminati oleh pelbagai lapisan masyarakat kerana khalayak sastra merupakan elemen penting dalam memastikan kelangsungan sastra. Beliau turut menambah bahawa dalam usaha mencapai misi dan visi penubuhan MASTRA, sebuah pasukan yang dikenali sebagai Opera telah dibentuk daripada alumni program penulisan MASTRA. Opera adalah inisiatif untuk melahirkan lebih ramai penggiat sastra yang mampu menjadi penggerak dalam pelbagai kegiatan sastra. Pasukan Opera memainkan peranan penting di peringkat rantau MASTRA, khususnya dalam membina dan mengembangkan kesusastraan Melayu serta memperkukuhkan sastra di seluruh Asia Tenggara. Itu seminar antarabangsa kesusastraan Asia Tenggara SAKAT, Anugerah Sastra MASTRA ke-7 dan Festival Teater MASTRA, apresiasi naskah drama. Walaupun perwakilan MASTRA Thailand tidak dapat bersama menghadiri persidangan ini, namun kerjasama di antara negara-negara anggota MASTRA ini tetap bersatu dalam meneruskan rancangan dan strategi MASTRA serta kegiatannya. InsyaAllah, sidang ke-28 MASTRA yang akan diadakan ini nanti juga dapat mencapai keputusan yang akan memberikan impak positif kepada negara masing-masing. Usaha perlu dipertingkatkan agar sastra Melayu lebih dikenali, diterima dan diminati. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid menjelaskan bahawa MASTRA telah mencapai usia 29 tahun sejak deklarasi MASTRA pada 25 Ogos 1995. Penubuhan MASTRA mempunyai hala tuju yang jelas dan penting, iaitu untuk merapatkan hubungan, pengertian dan kerjasama kesusastraan antara negara-negara anggota dalam usaha memajukan serta mengembangkan kesusastraan serantau. Yang Berhormat juga menyarankan agar MASTRA mengambil peluang dalam ledakan teknologi informasi dan komunikasi ICT untuk menggandakan usaha promosi produk-produk MASTRA agar penyebarannya mencapai negara-negara di luar anggota MASTRA termasuk di peringkat antarabangsa. Yang Berhormat turut menekankan bahawa kejayaan pelaksanaan projek dan aktiviti MASTRA adalah berlandaskan Pelan Strategik MASTRA 2016-2020 yang memfokuskan kepada pemertabatan sastra Melayu Indonesia di peringkat nasional dan antarabangsa. Beliau mengambil maklum bahawa MASTRA telah mengusulkan pelan strategik baharu bagi tahun 2023-2027 sebagai pengganti kepada pelan strategik terdahulu. Tinjauan semula pelan strategik MASTRA 2023-2027 ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan projek MASTRA, memastikan kecekapan maksimum serta memastikan keberkesanan program-program MASTRA untuk jangka masa panjang.
Beberapa buah buku baharu Mastra terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dirasmikan di majlis ini. Beberapa buah buku ini boleh didapati di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Adanya keluaran terbaru ini bukan sahaja dapat mempromosi sastra tetapi juga ia bertujuan untuk mengangkat martabat para penulis dan merangsang supaya lebih gigih menghasilkan karya sastra yang bertaraf dunia. Majlis Anugerah Sastra Mastra ke-7 2024 diteruskan dengan pengumuman penerima anugerah yang penuh berprestij. Nama-nama yang diumumkan adalah tokoh-tokoh yang telah memberikan sumbangan besar kepada dunia kesusastraan serantau. Antara tokoh yang menerima penghormatan tertinggi ini adalah Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Dari Indonesia, Taufik Ghaffar Ismail, seorang sastrawan tersohor, turut dinobatkan. Dari Malaysia yang berbahagia, sastrawan negara Dato' Seri Dr. Abdul Samad bin Muhammad Said menerima pengiktirafan atas sumbangan luar biasanya kepada dunia sastra. Manakala dari Singapura, Encik Jamal Tukimin turut diberi penghormatan. Anugerah Sastra Mastra adalah sebuah projek pengiktirafan yang dianjurkan oleh Mastra Brunei Darussalam dan dianugerahkan oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Anugerah ini merupakan tanda sokongan, dukungan dan penghormatan kepada tokoh-tokoh penulis yang diiktiraf atas sumbangan mereka di peringkat rantau Mastra dalam usaha memperkukuh dan memajukan kesusastraan Melayu serantau. Sidang Mastra adalah sebuah projek kerjasama kesusastraan di peringkat serantau dianggotai oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Sidang ini menghimpunkan perwakilan negara anggota dan pakar Mastra setiap tahun secara bergilir dalam kalangan negara anggota. Tujuannya adalah untuk membincang, menyelaras, mengemaskini dan memutuskan pelaksanaan program dan projek Mastra di negara-negara masing-masing. Sidang ini juga bertindak sebagai persediaan bagi Sidang Mastra ke-29 yang akan diadakan di Singapura pada tahun 2025. Mastra 2024 berakhir dengan penandatanganan dan penyerahan penyataan bersama Keputusan Umum Sidang ke-28 Mastra 2024. Dayang Hajah Haireni binti Haji Awang Damit, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka serta Pemangku Pengerusi Mastra Brunei Darussalam menjelaskan bahawa sidang ini telah meneliti dan membincangkan usaha serta rancangan strategik Mastra untuk mempergiat dan memantapkan kesusastraan bukan sahaja di peringkat rantau Mastra tetapi juga di peringkat antarabangsa. Beliau berharap bahawa segala usaha yang telah, sedang dan akan dilaksanakan mampu membuka mata dan minda masyarakat untuk terus memperkasa dan memperkukuh kesusastraan Melayu. Yang rahmat dan izinnya jawatan di sidang ke-28 Mastra 2024 yang telah diadakan selama 2 hari ini akan melakukan tirainya dalam sedikit masa lagi.
Dalam 2 hari bersidang ini, kita telah meneliti dan membincangkan segala inisiatif dan rancangan strategi Mastra dalam usaha kita untuk mempergiat dan memantapkan lagi kesusastraan bukan sahaja. Terdahulu, Seminar Antarabangsa Kesusastraan Asia Tenggara SAKAT 2024 telah diadakan selama 2 hari di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. SAKAT 2024 merupakan salah satu acara utama dalam rangkaian kegiatan sidang ke-28 Mastra di samping Festival Teater Mastra, Apresiasi Naskah Drama dan Penganugerahan Anugerah Sastra Mastra ke-7 2024. Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Hajah Hairani binti Haji Awang Damit selaku pengerusi Mastra Brunei Darussalam dalam ucapan alu-aluan beliau menjelaskan bahawa pelaksanaan SAKAT 2024 membuka ruang dan peluang bagi perkongsian serta penyebaran ilmu yang berharga bukan sahaja dari para pakar, cendekiawan dan intelektual dari negara anggota Mastra tetapi juga dari Jerman. Beliau turut menekankan bahawa sastra telah lama mengalami transformasi dari pelbagai sudut termasuk genre, kandungan dan produk. Tambahnya, pengurusan sastra yang dilaksanakan dengan baik bukan sahaja mampu menyumbang kepada perkembangan industri kreatif, malah juga menjadikan produk sastra sebagai entiti ekonomi yang produktif, kondusif dan mampan. Sastra sejak sekian lama mengalami transformasi dari pelbagai sudut, baik dalam konteks genre, kandungan maupun produk. Pengurusan sastra jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya bukan sahaja mampu menyumbang kepada perkembangan industri kreatif, bahkan produk sastra akan menjadi entiti ekonomi yang produktif, kondusif dan mapan. Alhamdulillah, SAKAT 2024 pada tahun ini berpeluang mengetengahkan tema transformasi sastra dalam ekonomi kreatif yang antara lain telah dan akan membincangkan serta membahaskan mengenai potensi sastra dalam menjana ekonomi, mengeratkan jalinan hubungan sastra dan budaya dalam lingkungan negara Asia Tenggara. SAKAT 2024 mengetengahkan tema transformasi sastra dalam ekonomi kreatif yang membincangkan potensi sastra dalam menjana ekonomi. Seminar ini turut membahaskan usaha untuk mengeratkan jalinan hubungan sastra dan budaya dalam kalangan negara Asia Tenggara serta memperkembangkan peranan sastra dalam industri kreatif. Selain itu, ia memfokuskan kepada kebolehdayaan sastra Melayu di peringkat global. Melalui pembentangan daripada beberapa pemakalah, SAKAT 2024 telah mengemukakan beberapa cadangan penting bagi meningkatkan fungsi dan sumbangan sastra kepada pembangunan ekonomi, menjadikannya komponen utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi kreatif. Sastra sebagai wadah untuk menerapkan nilai-nilai di kalangan peraja. Dan tahun ini, menarik sekali, mereka memanfaatkan teks cerita rakyat. Ya, jadi para pelajar pada mulanya merupakan aliran ekonomi baharu yang lahir pada awal abad ke-21. Aliran ini tersebut diketahui mengutamakan nilai intelektual dan menjana pendapatan, menambah peluang pekerjaan serta memberi kesejahteraan.
Festival Teater Mastra Apresiasi Naskah Drama 2024 mengetengahkan para penggiat teater dari 4 negara anggota Mastra. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh kumpulan putera seni dengan persembahan teater bertajuk Syahifah. Universitas Pendidikan Indonesia menampilkan persembahan monolog berjudul Hutan Betina. Sementara itu, Badan Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia membawakan persembahan bertajuk Gelodak Sebuah Monodrama dan Gol Aspirasi dari Singapura mempersembahkan keraguan sebuah forum teater. Festival ini menjadi platform untuk mempamerkan bakat dan kreativiti penggiat seni teater serantau, memperkukuh jalinan budaya dan apresiasi terhadap seni teater dalam kalangan negara-negara Mastra. Ada mendengar yang pengiran akan berangkat lagi sehari. Menanam pohon durian di atas ari-arinya si Jal. Di negara Brunei Darussalam, perkembangan seni teater semakin diminati dan menunjukkan peningkatan walaupun tidak meluas. Kesedaran tentang pentingnya genre drama dan teater perlu diberikan perhatian serius agar ia tidak tenggelam atau lenyap dari genre kesusastraan Melayu. Festival seperti ini berpotensi menjadi wahana perkembangan sosial, intelek dan bahasa seseorang individu. Dengan penglibatan yang berterusan, seni teater dapat membentuk para pelakunya menjadi individu yang bijak dalam mengatasi permasalahan serta memupuk kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Pelaksanaan Mastra menghadapi pelbagai cabaran baik dari segi perancangan, pelaksanaan maupun pengurusan. Namun banyak projek kesusastraan berjaya dilaksanakan berkat kesepakatan yang kukuh antara negara anggota. Dalam perkembangan dunia hari ini, Mastra perlu menggandakan usaha, mempromosi dan memperkenalkan produk kesusastraannya bukan sahaja di peringkat serantau tetapi juga di peringkat antarabangsa. Komitmen dan kerjasama antara negara anggota dalam membincangkan, membahaskan dan menyetujui rancangan strategik Mastra adalah membantu merealisasikan usaha ini. Diharapkan Mastra akan terus mencapai matlamatnya seiring dengan Plan Strategik Mastra 2023-2027 yang bertujuan memantapkan penyelarasan dan keberkesanan pelaksanaan acara Mastra untuk jangka masa panjang.